Assalamualaikum dan selamat datang ke By Camp Studio. Baiklah, pada kali ini aku nak berceritakan mengenai 7 bekas player import Liga Malaysia yang pernah beraksi di Piala Dunia. Ini bukan calang-calang player bos, bekas player Piala Dunia tu. Kau ingat senang nak dapat main kat Piala Dunia tu? Dapat masuk Piala Dunia tu kira dah beruntung sangat dah tu. So, siapa cakap yang Liga Malaysia ni tak ada value, tak ada kelas, sampaikan kita tak boleh nak tarik player-player star datang main kat Liga Malaysia ni. So, tanpa membuang masa, jom kita kenal siapa player tersebut. Ketujuh, Kim Dong Hyun bermain di World Cup 2006. Beliau adalah salah satu player skuad Korea Selatan yang bermain di World Cup 2006 yang pada waktu itu dilatih oleh Dick Advocaat. Tapi yang sedihnya, beliau ni hanyalah sekadar bench player saja, macam Safawi, yang mana posisi beliau telah diisi oleh pemain Manchester United iaitu Park Ji-sung yang juga merupakan kapten pasukan. Dan pada tahun 2018, Kim Dong Hyun telah dilamar oleh pasukan Hobeng Jang iaitu Negeri Sembilan. Sampai je kat Negeri Sembilan, beliau telah dilantik menjadi kapten pasukan dan diberikan satu mission impossible iaitu membantu Negeri Sembilan kekal di Liga Super. Namun malangnya beliau gagal dan Negeri Sembilan tersingkir ke Liga Perdana untuk musim 2019. Dan akhirnya beliau meninggalkan pasukan Negeri Sembilan untuk menyertai pasukan Indy 11. Keenam, Joel Epal bermain di World Cup 2002. Beliau merupakan bekas pemain import Sarawak pada tahun 2012 yang bermain di posisi tengah. Beliau menyertai Sarawak selepas berjaya menampilkan aksi yang memukau ketika perlawanan persahabatan menentang Malaysia pada tahun 2012. Beliau ni juga berjaya skor dalam game tersebut. Dan Joel Epal ni hadir di Sarawak dengan reputasi yang cukup hebat sebagai salah satu anggota skuad Cameroon pada World Cup 2002. Pada World Cup tu juga beliau bermain dengan nama-nama besar seperti Samuel Eto'o, Jeremy dan juga Lauren. Kelima, Andrew Nebut bermain di World Cup 2018. Beliau ni juga merupakan bekas player import Negeri Sembilan pada tahun 2016. So boleh katakan power juga Negeri Sembilan ni. Player import pakai yang player-player level-level Piala Dunia. Tapi dalam kes ni, beliau bermain di Liga Malaysia dulu, barulah beliau bermain di Piala Dunia. Okey, dalam masa 6 bulan pertama, beliau telah berjaya skor 9 gol dalam 14 penampilan. Walaupun beliau ni perform habis, akan tetapi malangnya kontrak beliau telah ditamatkan pada pertengahan season. Sebabnya, Negeri Sembilan nak bawa masuk player import yang baru. Yang ni aku tak faham. Member perform ke? Kalau tak perform tu lain cerita lah. Tapi masalahnya dia ni perform. Lepas kena tendang dengan Negeri Sembilan tu, Nebut ni pulang semula ke Australia dan bermain dengan Newcastle Jets. Then dia terus perform dan akhirnya terpilih untuk mewakili Australia pada World Cup 2018. Keempat, Jerry Palacios bermain di World Cup 2010 dan 2014. Pada World Cup 2010, beliau telah mencipta rekod apabila menjadi trio adik-beradik pertama yang bermain mewakili satu negara pada edisi World Cup. Beliau bersama-sama dengan dua lagi adik beliau iaitu Wilson Palacios dan juga Johnny Palacios mewakili Honduras pada World Cup 2010. Dan pada World Cup 2014, beliau sekali lagi terpilih untuk mewakili Honduras bersama dengan Wilson Palacios. Antara adik-beradik Palacios ni, pada pendapatku yang paling famousnya adalah Wilson Palacios. Sebabnya Wilson Palacios ni, dia pernah bermain di EPL bersama dengan Spurs dan juga Stoke City. Dan pada musim 2015, pasukan ATM membuat kejutan apabila menyambar Jerry Palacios ni untuk bermain dengan mereka. Padahal pada waktu itu, ATM tengah bergelut dengan masalah kewangan dan hampir tersingkir ke Liga Perdana pada musim 2014. Dan keputusan ATM untuk sign Palacios ni adalah untuk membantu mereka survive dalam Liga Super. Akan tetapi malangnya beliau gagal untuk perform dan akhirnya ATM tersingkir ke Liga Perdana untuk musim 2016. Ketiga, Bosco Balaban bermain di World Cup 2002 dan 2006. Bosco Balaban adalah pemain import ternama yang berjaya disign oleh Selangor pada musim 2012. Bermain di posisi striker, beliau tiba di Shah Alam dengan reputasi yang cukup hebat sebagai salah satu anggota yang mewakili Croatia pada World Cup 2002 dan 2006. Tapi sayang untuk dua edisi World Cup tu, beliau bukanlah striker utama untuk Croatia apabila hanya sekadar memanaskan bangku simpanan sahaja. Sebabnya, time tu Croatia ada dua lagi striker yang lebih power iaitu Dado Paso dan juga Ivica Olic. So boleh katakan yang Bosco Balaban ni adalah third choice striker untuk Croatia time tu. Okey, berbalik pada Selangor, pada musim 2012 beliau berjaya skor 12 gol dalam 20 penampilan untuk Selangor dan berjaya membantu Selangor untuk layak ke Piala AFC untuk musim 2013. Tapi sayangnya kontrak beliau hanya bertahan selama satu musim saja apabila beliau tidak ditawarkan kontrak baru. Kedua, El Hadji Diouf bermain di World Cup 2002. Pada musim 2015,
Sabah membuat kejutan apabila berjaya sign bekas player Liverpool dan juga Bolton Wanderers iaitu El Hadji Diouf. Kejayaan Sabah mengikat Diouf ni telah berjaya menaikkan semangat fan-fan Sabah untuk melihat Sabah kembali semula ke Liga Super. Namun begitu, sewaktu beliau di Sabah, beliau telah terlibat dengan satu kontroversi apabila beliau telah membandingkan skuad Sabah dengan JDT. Beliau juga mengatakan yang bahawa beliau rela bermain dengan JDT walaupun tak dibayar 1 sen pun sebabnya beliau kagum dengan visi dan misi yang ditampilkan oleh JDT. Dan disebabkan oleh kontroversi ni juga, beliau telah dilucutkan jawatan kapten oleh Sabah. Okey, El Hadji Diouf ni mula dikenali pada World Cup 2002 apabila membawa Senegal layak ke suku akhir pada penampilan pertama mereka dalam edisi Piala Dunia. Pada perlawanan suku akhir, mereka tewas dengan Turki dengan keputusan 1-0. Beliau juga merupakan striker utama dan antara player yang menyelah buat Senegal pada edisi World Cup tersebut. Selepas berakhirnya Piala Dunia, beliau telah menyertai Liverpool. Pertama, Pablo Aimar bermain di World Cup 2002 dan 2006. Kejayaan JDT untuk mengikat Aimar ni telah menggegarkan dunia bola sepak Malaysia. Beliau tiba di Malaysia dengan reputasi yang cukup hebat sebagai pemain bintang yang pernah mencipta nama sewaktu dengan Valencia dan juga Benfica. Beliau juga memiliki reputasi yang cukup tinggi bersama dengan skuad Argentina. Pada World Cup 2002, beliau telah dipilih oleh Marcelo Bielsa untuk menjadi perancang utama buat skuad Argentina, mengatasi seorang lagi player ternama iaitu Juan Ramon Riquelme. Beliau menyertai revolusi JDT pada tahun 2013 sebagai status player paling mahal dalam sejarah Liga Malaysia. Namun begitu, beliau gagal untuk memberikan impak yang sewajarnya buat JDT apabila beliau bergelut dengan masalah kecederaan dan hanya membuat 8 penampilan dan berjaya skor sebanyak 2 gol sahaja. Setahun kemudian, beliau telah dilepaskan oleh JDT. Baiklah, itu je lah yang aku nak sharekan pada kali ini. Kalau ada apa-apa, boleh komen kat bawah. Kalau setuju, boleh komen. Kalau tak setuju pun boleh komen juga. Okey, aku gerak dulu. Nama aku Halim Mas. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Gerak dulu. Peace. Salam. Liga Malaysia tak lama lagi nak start.